Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iliana binti Malik, nombor matrik 274188 dan saya mewakili rakan-rakan saya yang lain iaitu Muhammad Faizul bin Muhammad Yasin, Nur Farhanisha Adina binti Muhammad Al-Fatah dan juga Nurul Syazrina Nuriana binti Jainuddin untuk membentangkan laporan kajian kami iaitu laporan kajian isu-isu gelagat organisasi di dalam syarikat bagi mata pelajaran BPMN 2023 gelagat organisasi. Dan kami telah sepakat untuk memilih syarikat Fashion Valet yang diterajui oleh usahawan wanita berpengaruh iaitu Datin Vivi Yusof. Baiklah, sebelum tu mari kita kenali apakah yang dikatakan dengan gelagat organisasi. Baiklah, secara umumnya menurut Sarjana Robbins tahun 2000, tingkah laku yang berlaku dalam sesebuah organisasi dipanggil sebagai gelagat dan ditakrifkan sebagai satu bidang kajian untuk menyiasat secara terperinci berkenaan 3 aspek penentu gelagat seperti individu, kumpulan pengurus dan struktur jabatan dalam sesebuah organisasi. Di samping itu, cabang ilmu gelagat organisasi biasanya akan menggunakan segala informasi mengenai tabiat pekerja, interaksi dalam kelompok pekerja dan kesan pengkhususan bidang kerja yang terbentuk dengan motif supaya pengoperasian firma berjalan dengan lebih cekap dan efektif. Selain itu, anggota organisasi dapat memupuk suasana kondusif dalam persekitaran pekerja. Jadi, kewujudan pengurus sebenarnya adalah sangat penting dalam sebuah organisasi dan mempunyai fungsi pengurusan seperti konsep merancang, melakukan, mengarahkan dan mengawal agar tingkah laku individu, kumpulan dan struktur yang ada dalam organisasi tersebut dapat dikaji sejajar dengan usaha mencapai matlamat pihak pengurusan. Jadi, kumpulan kami amat bersetuju dan menekankan bahawa gelagat dalam organisasi akan memberi implikasi sama ada baik atau buruk kepada pencapaian matlamat sebuah syarikat. Hal ini dapat dilihat melalui pemboleh ubah pada tahap individu yang sering dikaji seperti ciri-ciri biografi, personaliti diri yang ditunjukkan dan kebolehan komunikasi yang turut memberi impak kepada produktiviti serta tahap kepuasan seseorang pekerja. Kami juga berpandangan bahawa elemen tambahan seperti pengkhususan kerja, pembentukan jabatan serta formalisasi dalam struktur organisasi perlulah diselaraskan secara relevan mengikut bidang tugas masing-masing agar tidak ada sebarang bentuk gelagat organisasi yang tidak diingini. Jadi, bagi tugasan tersebut, kami telah bersetuju untuk memilih Fashion Valet untuk mengkaji isu-isu yang berlaku dalam organisasi syarikat tersebut bagi memenuhi keperluan tugasan kumpulan untuk khusus ini. Di samping itu, kami akan menerangkan juga secara terperinci berkaitan faktor yang menyebabnya berlaku isu-isu gelagat organisasi tersebut. Selain daripada itu, kami juga akan mencerahkankan tentang kesan daripada isu-isu gelagat organisasi yang diketengahkan dan memberi cadangan yang wajar kepada syarikat Fashion Valet untuk menyelesaikan isu-isu yang berlaku. Baiklah, Fashion Valet Sdn Bhd adalah sebuah entiti perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang telah diasaskan pada tahun 2010 oleh Datin Vivi Sofina Yusof dan suaminya Datuk Fazaruddin Shah Anwar. Ia merupakan satu destinasi perniagaan dalam talian atau e-dagang di Asia Tenggara untuk kebanyakan jenama fashion Asia. Ia menawarkan pelbagai jenis pilihan pakaian sedia ada untuk dipakai oleh wanita, lelaki maupun kanak-kanak. Bermula daripada pakaian sederhana dan kontemporari sehingga ke aksesori, kasut dan pakaian renang. Ia juga menawarkan perkhidmatan penghantaran yang cepat serta pengalaman pengguna terbaik dalam kelasnya yang tersendiri di seluruh dunia. Fashion Valet juga telah menjadi perintis kepada tapak dalam talian yang menghimpunkan berbagai label dan menyediakan lebih kepada 500 mereka fashion untuk menghimpunkan jenama mereka di dalam gedung Fashion Valet seperti Rizman Ruzaini, Hatta Dormat, Mimpi Kita, Pop Look dan Didak untuk menjual produk jenama mereka. I'm the co-founder of Fashion Valet. Welcome to my office. So I wanted the name fashion, and then it's F and V, Fadza and Vivi. So we wanted a V to complete the fashion. So we came out with so many macam-macam, but in the end we thought, okay, we're actually selling a service.
like a valet, service. So we thought fashion valet would be perfect. Fashion Valley started about 7 years ago in 2010. Before that, I was studying in London with my husband, masa tu boyfriend lah. We were introduced to online shopping in London, so we would buy everything online. So then when we came back to Malaysia, we realised that tak ada macam tu kat sini. There was nothing like it here. So we thought, wouldn't it be easier if there was a website where you can just choose what you want, choose your size, and pay now. The ready-to-wear market in Malaysia is still very new then. I wanted to introduce the ready-to-wear market in Malaysia. So I tried to convince them, and we met so many. We kept getting rejected because people were like, I'm not sure people will buy clothes online. But Alhamdulillah, like 10 designers somehow saw something in us. They put their trust in us, and we started the website. Alhamdulillah, it's gotten us this far. From 10 brands, now we have almost 500 brands. From just having a small office, we now have 3 offices and warehouses in Jakarta, Malaysia and Singapore. We have physical stores now in Pavilion, Bangsa Village, on Orchard Road. From a team of 3, now we have about 150 people. It's all because we didn't give up. I think the bottom line is to enjoy what you do. For me, I don't even think that this is a job. I genuinely love what I do. I think that is so meaningful because it's not just about me. I also have a team. I'm supporting the local brands. So as FV grows, we all grow together. I'm very thankful for the team support, and I have a great team right now. But I always remind them that we're still small. Berkenaan dengan masalah utama di dalam organisasi, kita semua sedia maklum bahawa kejayaan sebuah organisasi adalah berdasarkan kepada kecekapan pengurusan syarikat itu sendiri. Malah kemahiran hubungan komunikasi antara perorangan juga perlulah sangat efektif. Berdasarkan kepada pengumpulan data primer yang didukung oleh sumber data sekunder yang telah kami perolehi serta kaji, berikut adalah muka isu-isu yang pernah dibangkitkan oleh beliau sepanjang menguruskan tampuk kepimpinan organisasi syarikat Fashion Valley Sdn Bhd. Yang pertama adalah isu mengenai pembantu peribadi beliau yang berhenti. Yang kedua adalah isu syiplak hak cipta rekaan tudung dan model telah memboikot untuk bekerja dengan beliau. Manakala isu yang ketiga yang mendapat liputan luas di media sosial adalah isu memperlekehkan golongan B40 dan 40 di dalam Instagram ketika musim PKP dahulu. Dan yang keempat adalah isu penutupan Fashion Valley dan perolehan dana dari khazanah dan PMB yang menjadi isu hangat di media sosial. Seterusnya kita akan membincangkan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya isu-isu gelagat organisasi. Beberapa kajian telah kami lakukan dan beberapa faktor telah kami kenal pasti yang menyebabnya berlaku isu-isu di dalam gelagat organisasi Fashion Valley Sdn Bhd. Antara faktor-faktor berikut, yang pertama adalah penentu personaliti. Seperti yang diketahui umum, pengasas Fashion Valley dan suami berasal daripada golongan high class. Terdapat pendapat yang menyatakan bahawa personaliti seseorang adalah bergantung kepada aspek keturunan berdasarkan kepada kajian lampau yang pernah dijalankan bagi meninjau gelagat manusia. Kehidupan mewah pengasas Fashion Valley ini telah menimbulkan keraguan kepada segelintir masyarakat sehinggakan ada yang membuat pertikaian kepada penutupan gedung Fashion Valley adalah disebabkan gaya hidup beliau yang sangat mewah, mementingkan material serta boros berbelanja. Faktor yang kedua adalah kuasa dan politik. Max Weber telah mendefinisikan pengaruh kuasa pengurus sebagai satu peluang besar yang akan membolehkan seseorang pengurus menggunakan kelebihan yang ada pada diri sendiri untuk bertindak sebagaimana perlu mengikut keperluan organisasi walaupun terdapat penentangan terhadap keputusan yang dibuat. Seperti yang kita ketahui, Wibi Yusof dan suami telah mendapatkan dana perniagaan dari khazanah dan PMB walaupun perniagaan yang diusahakan oleh mereka masih setahun jagung atau berada di startup bisnes.
Untuk mendapatkan dana yang sebegitu besar daripada kerajaan bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi daripada carian kami mendapati ianya ada berkaitan dengan bapa kepada pengasas tersebut, iaitu Datuk Yusof Yusof, yang merupakan seorang usahawan Bumi Putra Malaysia yang masih lagi aktif dalam bidang pembinaan, pembangunan hartanah dan pengeluaran IBS di Malaysia. Hasil daripada kajian kami telah mendapati beberapa kesan hasil daripada isu-isu gelagat organisasi yang ditimbulkan oleh pengasas Fashion Village, iaitu Datin Bibi Yusof. Yang pertama adalah kesan kepada diri sendiri atau individu yang terlibat, di mana elemen-elemen individu merupakan faktor penting yang mempengaruhi atau menunjukkan kesan ke atas prestasi kerja. Yang kedua adalah kita tahu pengasas Bibi Yusof telah membentuk satu pasukan kerja yang sangat hebat dan berkualiti tinggi bagi mencapai matlamat beliau dan hasil kerja yang sangat berkualiti. Manakala kesan yang terakhir adalah kesan kepada masyarakat atau orang awam, di mana Bibi Yusof telah menggunakan kekuatan personaliti yang ada pada dirinya seperti bercita-cita tinggi, bertenaga, berupayaan untuk memimpin, berintegriti dan mempunyai keyakinan diri, dan telah meningkatkan pengaruh masyarakat kepadanya, dan ianya telah memberi impak yang sangat besar kepada ramai wanita untuk membina empire seperti beliau. Bagi menyelesaikan masalah-masalah atau isu-isu yang ditimbulkan oleh Fashion Village Sdn Bhd, beberapa cadangan telah kami kena pasti untuk diberikan kepada Fashion Village. Yang pertama adalah mengetatkan polisi perundangan terhadap syarikat perniagaan, iaitu yang ingin membuat pinjaman kepada mana-mana dana kerajaan. Yang kedua adalah komunikasi yang sangat berkesan dan imej korporat yang baik. Dan yang ketiga adalah mewujudkan budaya perniagaan yang produktif dan persaingan yang hebat di kalangan usahawan-usahawan di Malaysia. Sebagai kesimpulan, isu-isu gelagat dalam sesebuah organisasi akan tercetus apabila isu-isu tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara yang betul. Ini berlaku disebabkan kewujudan berlainan pendapat dalam setiap ahli dalam sesebuah organisasi yang mencetuskan keengganan untuk bertoleransi dalam usaha mencapai kata sepakat. Sebagai seorang usahawan atau yang memegang jawatan yang tertinggi dalam sesebuah syarikat, mereka haruslah sebijak untuk menyelesaikan isu-isu tersebut sebelum ia menjadi semakin parah dan menjadi bualan mulut orang ramai yang boleh merosakkan imej syarikat tersebut. Seperti yang kita bincangkan sebelum ini, isu-isu yang timbul dalam syarikat Fashion Village Sdn Bhd adalah isu yang melibatkan pekerja dan juga pengeluaran produk. Jika ia dapat ditangani dengan baik dan adanya perbincangan yang sewajarnya dengan kedua-dua belah pihak, ia dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Justru, mewujudkan sistem pengurusan sumber manusia yang cekap dan proaktif mampu membentuk gelagat dalam persikatan kerja yang sangat kondusif. Lebih-lebih lagi, gelagat organisasi merupakan satu bidang pelbagai disiplin yang dihaskan untuk memahami tingkah laku individu dalam sesuatu kumpulan. Jadi oleh yang demikian adalah penting untuk pengurus memahami dengan baik setiap tingkah laku para pekerjanya untuk mencapai matlamat keseluruhan organisasi, dan sebarang tindakan susulan boleh digerakkan dengan cepat sekiranya berlaku krisis dalaman organisasi. Secara konklusinya, teori dalam gelagat organisasi yang telah kami cadangkan boleh digunakan terutamanya oleh pengurus syarikat Fashion Village Sdn Bhd untuk meningkatkan prestasi cemerlang organisasi yang diketuainya, dan selanjutnya boleh diaplikasikan bagi menangani sebarang bentuk permasalahan tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari. Maka kita dapat katakan para pekerja yang berkhidmat dengan organisasi syarikat juga akan merasa sangat gembira dan secara tidak langsung mampu meningkatkan kepuasan kerja semua manusia dan menggalakkan produktiviti yang boleh menguntungkan firma itu sendiri.